الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menahan diri daripada melakukan perkara yang ditegah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat dan tergolong daripada kalangan orang-orang yang diberikan nikmat kejayaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan bercakap berkaitan dengan tajuk bagaimana menghargai umur. Hadirin mukminin, umur kita terus menerus bertambah, silih berganti seiring dengan berjalannya waktu, hari dan bulan serta tahun. Pertambahan umur berlaku sama ada seseorang itu sedar ataupun tidak, sama ada ia suka ataupun tidak. Ada di kalangan kita yang sudah mencecah usia 60 tahun, 70 tahun ataupun lebih, dan inilah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan hari ini kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, persoalan yang besar, adakah cukup bekalan kita? Adakah cukup bekalan kita untuk bertemu dan menghadap Allah Jalla wa'ala? Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Adakah sudah kita memohon keampunan kepada Allah? Tanyalah dalam diri kita semua. Janganlah kita menjadikan diri kita dalam keadaan tidak merenung dan memikirkan tentang hakikat ini. Kita hendaklah memikirkan tentang bekalan amalan yang akan kita bawa menuju akhirat. Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap daripada kalangan kamu
memerhatikan, merenung dan melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berlindung daripada azab Allah dengan sentiasa mematuhi apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita hendaklah setiap insan memerhatikan apa yang telah ia lakukan, apa sahaja amalan yang telah dia amalkan untuk bertemu dengan Allah pada hari akhirat esok. Marilah kita semua mengambil iktibar yang sangat besar, menghargai umur yang masih ada, sisa baki yang sudah tidak lama ini. Hanya tinggal beberapa waktu dan detik sahaja, kita pasti akan dipanggil pulang bertemu dengan Allah. Marilah sekali lagi mimbar mengajak kita semua yang hadir hari ini mengambil kesempatan, menggunakan segala peluang yang ada untuk kita mengamalkan sebanyak mungkin amalan saleh, supaya apabila kita bertemu dengan Allah, kita mempunyai jawapan di hadapannya. Dunia yang kita berada sekarang ini, hadirin, merupakan tempat untuk kita melakukan amalan, dan akhirat, tempat yang kita akan kembali kelak, merupakan tempat pembalasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua, hadirin sidang Jumaat, di mana Nabi bersabda, "La tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah." Atau kama qal, maksudnya, sesungguhnya tidak akan berganjak dua kaki anak Adam di hadapan Tuhan pada hari kiamat nanti, sehinggalah mereka menjawab 4 perkara. Yang pertama, Tuhan akan bertanya kepada kamu mengenai umur yang telah diberikan kepada kamu. Kemanakah telah kamu habiskan umur tersebut? Yang kedua, Tuhan akan bertanya kepada kita tentang ilmu yang telah Dia berikan. Apakah kita telah mengamalkan ilmu tersebut? Kemanakah kita menggunakan ilmu yang kita dapat? Sama ada kita menyimpan ataupun beramal dengannya. Yang ketiga, kata Nabi, kita akan ditanya tentang harta benda kita, wang ringgit kita, di mana Tuhan akan bertanya kepada kita, min aina iktasabah, daripada mana kamu memperolehi dan mendapatkan harta ini? Daripada mana sumber kamu mengumpulkan kekayaan ini? Wa fima anfaqah, dan kemanakah kamu membelanjakan harta tersebut? Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan bertanya tentang kesihatan, tentang tubuh badan, tentang jasad yang telah Dia berikan. Ketika kita sihat, ketika kita mempunyai kekuatan, kemanakah kekuatan dan kesihatan itu kita laksanakan dan kita gunakan? Hadirin sidang Jumaat sekalian, ingatlah, mimbar sekali lagi ingin mengajak kita semua merenung kembali soalan-soalan yang bakal ditanya oleh Allah kepada kita. Keempat-empat soalan ini sangat berat untuk kita jawab.
Dan ketahuilah sidang Jumaat sekalian, kita tidak akan mampu untuk menjawab soalan-soalan tersebut sekiranya kita alpa dan lalai dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, mimbar ingin memberikan beberapa nasihat dan panduan agar kita tidak termasuk daripada kalangan mereka yang mensia-siakan umur ini. Allah mengingatkan kita bahawa tidak ada sesiapa pun daripada kalangan kita yang mampu dan menjamin bahawa dia akan bangun pada esok pagi bagi berhadapan dengan Tuhan pada hari akhirat esok. Yang pertama, mimbar ingin mempesan agar kita mempersiapkan diri kita dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Dan ingatlah, pada hari akhirat kelak, ketika berdiri di padang mahsyar, tidak ada yang akan menolong, membantu dan membela kita. Tidak ada yang menjadi penolong antara satu sama lain. Ia adalah urusan kita dan Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama, menghadiri kelas-kelas agama untuk kita membetulkan kesalahan kita dalam amalan seharian. Dengan belajar ilmu-ilmu agama, kita akan mengetahui perkara yang benar dan perkara yang salah. Mempelajari ilmu agama akan mendekatkan kita kepada Allah dan meningkatkan iman dan taqwa. Kita juga tidak akan mudah kecewa dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu semata-mata, dan dunia merupakan tempat untuk kita diuji. Apabila kita meyakini bahawa Tuhan itu Maha Adil, sentiasalah kita bermuhasabah dan mengharapkan keadilan Allah. Ketiga, mimbar ingin berpesan supaya kita sentiasa duduk dan memilih teman dan kawan yang saleh, teman dan kawan yang boleh memberikan kebaikan kepada kita, teman dan kawan yang boleh memberikan teguran apabila kita salah. Seperti mana Nabi mengingatkan kita bahawa sesungguhnya agama seseorang itu bergantung kepada dengan siapa ia berkawan. Keempat, sentiasalah kita bermuhasabah, memeriksa diri kita, merenung segala dosa-dosa, kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita memohon keampunan kepada Allah. Akhirnya, kita berdoa kepada Allah agar setiap daripada kita istiqamah di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman, yang melakukan amalan saleh, yang saling nasihat menasihati pada kebenaran dan saling menasihati pada kesabaran. Sidang Jumaat sekalian, hargailah umur yang masih ada. Hargailah baki umur yang sudah tidak panjang ini. Kita sudah tidak mempunyai masa yang panjang. Lakukanlah apa sahaja kebaikan untuk kita, kerana kebaikan itu akan balik kepada diri kita sendiri. Perbetulkan segala kesilapan. Mohonlah keampunan di atas segala dosa yang kita lakukan. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat tempoh masa ajal yang telah ditetapkan. Maka apabila telah datang tempohnya, telah datang masa dan ajalnya,
tidaklah dapat mereka melewatkannya walaupun sesaat, dan tidak pula mereka boleh mendahulukannya. Inilah hakikat kepada umur yang sangat singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin mukminin, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sidang Jumaat yang hadir sekalian. Marilah kita semua bertakwa kepada Allah dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Saya berpesan kepada semua hadirin yang hadir supaya mengutamakan amal ibadah yang berlandaskan nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta kita meninggalkan segala bentuk amalan syirik, bid'ah, khurafat, perkara karut marut yang memperbodohkan akal yang waras. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Islam adalah agama yang menjaga kebersihan alam sekitar. Sepatutnya negara dan negeri orang Islam mesti dalam keadaan bersih kerana ia merupakan ajaran dan suruhan Islam. Nabi mengingatkan kita, at-tuhur syatrul iman. Maksudnya bersuci adalah sebahagian daripada iman. Menduka citakan kita umat Islam, sangat menduka citakan kita apabila masjid-masjid ataupun surau-surau sentiasa membicarakan berkaitan bab bersuci, bab taharah, tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. Perbuatan ini boleh menyebabkan agama-agama lain memandang rendah dan buruk kepada ajaran Islam dan boleh menyakiti orang lain. Mimbar ingin mengambil kesempatan ini mengingatkan kita semua, menasihatkan sidang Jumaat sekalian. Marilah kita menjadi umat Islam yang menjaga kebersihan alam sekitar dengan tidak mengotori alam sekitar, dengan membuang sampah di merata-rata tempat, tidak meludah sesuka hati, tidak membuang air kecil dan besar sesuka hati, dan lain-lain perbuatan yang boleh mengotorkan persekitaran kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan salam ke atas Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menegaskan, sesiapa yang bersalawat ke atasku satu kali, Allah akan membalasnya, yakni merahmati dan memberikan ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami, sekalian hamba-hamba-Mu, kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diradai oleh-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri kami sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan di antara kami, ya Allah. Jadikanlah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam setiap tindak tanduk kami. Hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah martabat setiap hamba-Mu yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindari segala amalan syirik, bid'ah, khurafat, maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang paling tinggi. Ya Rahman, ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih dan sayang kerana-Mu, sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikilah keluarga kami, baikilah anak isteri kami, baikilah saudara mara kami, baikilah jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasih dan cinta. Jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bersatu padu dan dilimpahi keberkatan dan rahmat daripada sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kehidupan beragama kami, yang mana agama itu adalah pemelihara bagi segala urusan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami yang merupakan tempat kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat akhirnya kami akan kembali. Jadikanlah, ya Allah, kehidupan ini menambah kebaikan untuk kami, dan Engkau jadikanlah kematian kami kelak sebagai kerehatan bagi kami daripada segala keburukan dan dosa. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.